أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ucapan daripada Norizan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dalam chat box tu. Okey, dan kita teruskan sambungan perkongsian kita semalam mengenai ayat 21-25, iaitu ayat 25 di dalam surah Al-Anbiya. Saya buka dulu Quran tafsir dan berkata, saya berkata simulator Nox. Okay, kita boleh buka terus ayat tu. Ayat 25 surah Al-Anbiya. Okey, kita kongsikan skrin seperti biasa. Di dalam paparan korpus, kita masih lagi mengikuti beberapa kalimah, ya, mengikut senarai yang disediakan, iaitu 25-21, ayat 25 dalam surah 21, ayat yang ini adalah perenggan kedua, ya. Perenggan kedua daripada ayat itu, ila nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. So hari ini saya terus berkongsi dengan tuan-tuan menerangkan kalimah fa'budun, ya. Walau macam mana pun, tuan-tuan, ana ni dalam dalam penulisan Al-Quran, di atas huruf alif tu ada bulat yang bujur tu, ya, bulat bujur tu. Dalam penulisan Rasam Osmani, Nafa' Budu, dia ada bulat yang bujur, bukan bulat kecil, ya. Dia bulat yang bujur tu, kalau kita tengok di dalam tafsir dan berkata tu, sini, Al-Anbiya 25, ya. Ni penulisan dia. Di atas alif tu ada bulat yang bujur, ya. So bulat bujur ni kaedah dia apa? Kaedahnya kalau kita membaca secara wasal, kita hazafkan, ya. Hazafkan alif. Maknanya alif itu tidak berfungsi, ya. Melainkan kalau kita waqaf. Kita waqaf, alif tu akan berfungsi sebagai alif mad, 2 harakat. Ana 2 harakat, ya. Kalau kita membaca dalam wasal, teruskan, dia akan gugur jadi ana fa'budun, ya. Ana fa'budun. Itu dari segi penulisan dan pembacaan, ya, kepada kalimah ana apabila ada bulat yang bujur, ya. Bulat dalam Al-Quran ni dia ada 2 jenis bulat, satu yang bujur dan satu yang bulat kecil, ya. Bulat kecil ni dia
dalam dua-dua keadaan dia di-ignore, dia dihazafkan, ya, dia tidak berfungsi apa-apa, dia hanya tambahan saja, ya. Jadi kita sekarang ni kongsi dengan tuan-tuan tentang fa'budu ni, ya. Fa'budu ni, ya. So kita lihat di situ, kalau kita tengok di apa, di dalam penulisan ayat kalimah tu terdapat apa, 1, 2, 3 warna, ya, 3 warna. Itulah komponen-komponen, bahagian-bahagian yang membentuk kalimah itu, ya. Jadi kalau kita nak menerangkan, kita kena pecahkan dia dulu untuk melihat bahagian-bahagian dia, ya. Okey, pada masa yang sama dengan menggunakan digital Al-Quran tafsir, kita boleh juga mengenal dia, ya. So kita lihat di sini apa? Terdapat dipanggilkan partikel bukannya permulaian, ya, permulaan. Maksud dia permulaan. Partikel permulaan tu ialah fa yang warna merah tu dipanggil fa istinafiyah. Lepas tu yang hijau tu ialah kata kerjanya, ya, u'budu tu kata kerjanya asal dia u'bud, ya, u'bud asal dia. Kenapa waw tu dal tu berdhamah, ada baris dhamah, kerana dia mengikuti waw. Ada waw di sini, ya. Waw tu adalah waw fa'il dia. Fa'il kepada kata kerja tu, ya. Sebenarnya waw ni bila kita huraikan nanti pecahan-pecahan dia, komponen-komponen dia, kita akan lihat waw ni adalah waw dengan alif ziyadah, ya, untuk kata kerja, ya. Nanti kita akan pecahkan, ya, susun satu-satu. Kemudian akhir sekali non di baris bawah ni adalah satu kalimah, ya. Satu kalimah sendiri yang berasingan daripada waw nun. So bermaknanya dia ada, sepatutnya ada 1, 2, 3 dan 4 komponen, ya. 4 komponen. Dan komponen yang terakhir itu, kalau tuan-tuan tengok dia punya terjemahan di sini, apa dia? Aku. Non yang di baris bawah tu, di hujung kalimah ni adalah satu komponen objek dia, iaitu aku, ya. Jadi daripada apa? Daripada makna yang diberikan ini, kita sudah boleh mengetahui bahawa kalimah ni adalah kalimah fa'il amar, ya, fa'il amar. Bermula dengan fa istinafiyah. Jadi maka sembahlah, yang ni amar dia, kemudian fa'il dia yang diarahkan untuk menyembah tu ialah ramai. Waw alif ziyadah, ya, bukannya waw nun, sebab dia mengambil i'rab yang majzum, ya. So kena waw alif ziyadah, bukannya waw nun, ya. Lepas tu komponen terakhir ialah nun baris bawah ni. Nanti kita akan terangkan di dalam pembentukan kalimah nanti. Nun baris bawah ni asal dia ialah nun dengan ya. Dia ada ya yang telah dihazafkan di dalam penulisan, ya. Itu yang kita nak kongsikan pagi ni. So kalau nanti tuan-tuan dan puan-puan jumpa kalimah sama ada dalam bentuk fi'il amar ataupun fi'il mudhari', ya, kebanyakannya fi'il amar dan fi'il mudhari', di hujungnya ada nun baris bawah, ya, ala waw, lepas tu nun baris bawah, tu nun tu adalah satu kalimah yang biasanya mengambil bentuk objek, iaitu aku, ya. Wow, kita baca fa'budun, jangan lupa, ya, bila kita membaca tu ada makna aku di hujung tu. Ya, kadang-kadang kita tak perasan sebab waw nun banyak di hujung kalimah, ya. Kita sukunkan dia, kita ingat dia tak ada makna, ya. Tidak. Kalau nun baris atas, dia tidak ada makna kerana waw nun tu adalah komponen. Tapi di sini bukannya waw nun, ya. Waw alif ziyadah dan nun ya. Kemudian ya tu dihazafkan, ya, digugurkan dalam
tulisan ya tu adalah ya apa? Aku, ya mutakallim, ya. Okey, so sekarang ni kita kongsikan dengan menggunakan apa? Leksi Logos, ya, untuk perkongsian kita hari ini. So kita buka Corpus dan kita copy saja fa'budu ni. Kalau nak type pun boleh, kalau nak copy pun boleh, ya. So kita buka tab baru dan kita buka Leksi Logos untuk menggunakan Leksi Logos. Okey, dan copy kat sinilah. Bila dah copy dekat corpus tadi, ini corpus, kita dah copy dia ialah apa? Control C, ya, Control C, pergi ke Leksi Logos dan your screen is pause. Stop sharing, ya. Apa maksud dia ni? Doktor tak share. Dia stick to share, ya? Google je. Oh, ialah patutlah dia tu. So saya macam hang. okey, saya akan share sekali lagi, ya. Stop sharing. Okey. Ya, saya ulang sekali lagi. Tadi kita pergi ke corpus, kita copy saja kalimah fa'budu ni dengan menggunakan butang dekat komputer tu, kekuncinya ialah Control C untuk copy. Kemudian pergi buka tab baru untuk Leksi Logos. Arabic keyboard tu kita tekan Control V, ya. Kalau tak ingat, tuan-tuan, dekat Leksi Logos ni ada kat bawah ni, ya. Ni. Cara nak menggunakan papan kekunci iaitu kalau nak copy, buat salinan, apa kita buat? Kita tekan butang control dengan C. Tu ada dua butang, ya. Control tu ialah CTRL. Dia biasanya di bawah belah kiri komputer. Pada masa yang sama, jangan lepas control key itu, tekan butang C. Itulah untuk mengopi, ya, membuat salinan lah bahasa Melayu dia. Kemudian bila nak paste, untuk pasting, untuk tampal, kita tekan apa? Control V. Butang control yang sama tadi, kemudian tekan kekunci V untuk pasting, ya, maknanya untuk tampal dia lah. Okey, so clear kan, dan kita pergi ke Leksi Logos tadi dan kita tampal dia di situ, ya, dalam skrin ni, ya. So saya tekan Control V, jadi kalimah fa'budu ni tu telah disalinkan kepada ini untuk perbincangan kita hari ini, ya. Jadi pertama sekali kita betulkan kalau ada tulisan yang huruf-huruf yang perlu diperbetulkan, ya. So di dalam penulisan senarai ayat-ayat itu dia menggunakan resam imla yang lama. Kita kena betulkan mengikut resam Osmani. Yang ni tadi kita copy direct daripada sini, ya. Tengok apa sini dia menggunakan alif. Sebenarnya dia bukannya alif, ya. Dia adalah hamzah qata', ya. Ingat acuan untuk hamzah qata' ialah hamzah wasal, ya. Acuan untuk fi'il amal, maaf. Acuan untuk fi'il amal ialah hamzah qata'. Jadi kena tukarkan ke hamzah hamzah wasal. Yang ni, ya, hamzah wasal. So tukarkan dia kepada hamzah wasal, iaitu alif yang berkepala sad. Itulah dipanggilkan hamzah wasal, ya. Kalau saya nak besarkan, ya. Itu dia. Jadi kalimah dia u'bud. So dia hamzah, bukannya alif. Alif tak boleh bunyi, ya. So betulkan dia kepada hamzah wasal. Jadi kita pecahkan dia dulu, ya. Komponen supaya kita melihat apakah komponen-komponen di dalam kalimah ni, dan lepas itu kita akan beri penerangan sebelum membuat pembentukan kalimah, ya.
Okey. So kita untuk komponen tu kita boleh buatkan gunakan arrow terbalik tu ya. Maknanya asalnya komponen tu membangunkan kalimah fa'budu ni tu ya. Ataupun kita boleh buat dua cara. Ya, kalau nak letakkan belah kiri pun boleh. Kita buat arrow yang macam ni dan kita buat pecahan dia sebelah kanan ya. Jadi daripada pecahan tu dia akan membina fa'budu ni ya. Komponen dia belum lagi pembentukan kalimah daripada 3 huruf akar semua tu. Yang pertamanya okey, caranya senang saja ya. Tuan-tuan copy di sini, bawa ke sebelah kanan, lepas tu pecahkan ya komponen-komponen mengikut bahagian. Pertamanya fa ni satu kalimah. So asingkan dia. Ya, fa ni satu kalimah. Ya, lepas tu u'budu ni sebenarnya komponen ya, satu komponen. Dan komponen dia ialah majzum. Dia dal ni sebelum dia bergabung dengan waw, dia adalah sukun ya, sukun. Kita ambil sukun yang ni, mana sukun? Ni, yang bulat ni. Ya, itu dia. Komponen yang kedua ialah u'bud. Ya, acuan kepada fi'il amar. So bermakna kalimah ni adalah gabungan fa istinafiah dengan fi'il amar mufrad yang majzum ya. Fi'il amar mufrad yang majzum. Lepas tu barulah tambahkan komponen yang ketiga ialah waw alif ziyadah ya, untuk menjamakkan ubud ni, tambah waw alif ziyadah. So kita masukkan alif ziyadah ni telah digugurkan ya. Bila ada dhamir yang ni mutakallim tu, aku tu, nun dengan ya, so alif ziyadah tu digugurkan. So bila kita menyusunnya semula, kita masukkan balik ya alif ziyadah, iaitu alif dan yang dibulat di atasnya. Itu dia. Itu komponen yang ketiga. Dan komponen yang keempat ialah ni tu sebenarnya sebelum dia pada asalnya nun tu ada ya mutakallim. Iaitu di hujung kalimah kita tidak menggunakan ya yang bertitik. So kita gunakan ya yang tanpa titik ni ya. Itu dia. Jadi fa maknanya fa'budu ni yang tuan-tuan baca di dalam ayat tu sebenarnya adalah gabungan apa? Fa istinafiah, u'bud fi'il amar mufrad yang majzum dengan imbuhan waw dan alif ziyadah, iaitu fa'il dia, fa'il yang jamak ya, dan nun ya ya, nun ya. Mungkin kita terangkan satu-satu supaya tuan-tuan boleh melihatnya dengan jelas ya. Kita gunakan teks dalam bahasa, dalam tulisan Rumi. Kalau perlu kita akan masukkan juga jawinya ya, sebab kalau tulisan Rumi saja sebenarnya tidak mencukupi ya. Dia tidak lengkap. Okey. Okey, mulakan dengan fa ya. Fa ni ialah kita gunakan teks nama dia ialah fa. Ejaan dia bila mengeja ejaan huruf fa ialah 2a dengan apostrofi ya. Apostrofi sebab apa? Sebab apostrofi ini mewakili hamzah qata ya. Bunyi fa, so ejaan dia ialah faun. Sebab tu ada 2a ni, dia ada mat ya. Jadi gunakan 2a. A yang pertama tu untuk baris fa ni, A yang kedua ialah untuk mad. Dan apostrofi itu mewakili hamzah qata, faun, itu asal dia.
Ya, dan fa ni adalah kita panggil fa istinafiyah. Ya, istinafiyah. Istinafiyah ni permulaan cerita, menyambung dan memulakan cerita, ya. Fa istinafiyah itu untuk huruf yang pertama tu, ya. Okey, kita bawa ke dalam sikit dan kita letakkan dengan arrow warna, arrow kita tukar warna hijau, ya. So yang ni ialah fa istinafiyah. Kemudian u'bud tu kita gunakan teks sekali lagi, letak kalau belah bawah sikit, ya, iaitu dia adalah fi'lun amar. Ya, amar ialah maknanya kata suruhan. Ya, kata suruhan. Jantina dia adalah muzakkar dan bilangan dia adalah mufrad. Kemudian i'rab dia majzum. Okey, itu untuk u'bud. Ya, kita ke kirikan sikit dan taruhkan arrow dia seperti tadi, yang ini, ya. So kalimah komponen yang kedua, ya. Sekarang ni kita berbincang tentang komponen, belum lagi pembentukan kalimah lagi, ya. Jadi fa istinafiyah campur tu maknanya yang bergabung, ya. Dalam keadaan campur ni maknanya dia sebelum dia bergabung. Asalnya macam mana? U'bud ialah fi'lun amar muzakkar mufrad yang majzum, ya. Dan waw ni kita juga labelkan dia iaitu fa'il fa'il ialah pelaku, ya. Jangan lupa fa'il adalah pelaku. Pelaku jamak. Ya, dalam konteks ni, ya, pelaku tu jamak maknanya ramai, ya, wa'li jadah. Okay. Dan kalau kita nak letakkan jantina dia adalah muzakkar. Maknanya fa'il jantina bagi pelaku dengan jantina bagi kata kerja mesti selaras, ya. Mesti selaras. Maknanya fa'il dia, bila fa'il dia muzakkar, jadi jantina bagi kata kerja pun mestilah muzakkar, ya. Malah sebenarnya jantina kepada kata kerja juga dia merujuk kepada jantina fa'il dia, ya. Fa'il ialah pelaku dia, dan pelaku ni semua pelaku untuk fi'il amar, ya. So kita terang kita masukkan dia sekali. Semua pelaku fa'il kepada fi'il amal, untuk fi'il amal mestilah daripada golongan orang kedua, ya, yang dipanggilkan mukhatab. KHO untuk kha, ya, khatab. Koma kat dia bagi apa? Okey, itu dia, ya. Jadi waw alif ziyadah yang ini adalah fa'il kepada kata kerja. Setiap kata kerja mesti ada fa'il dia, ya. Sebab nak melakukan perbuatan tu mesti ada orangnya. So inilah orangnya. Waw alif ziyadah ni.
iaitu fa'il, pelaku bahasa Melayu dia pelaku, the dua bahasa Inggeris, dia adalah daripada kumpulan orang kedua, mukhatab. Mukhatab ni bermakna apa? Kamu. Ya, kalau kita nak letakkan makna dia sekali dalam ni pun boleh. Ya, tengok kita ambil balik select supaya jelas, kita beri makna sekali ya, iaitu kamu semua. Ya. Ini tadi kalau kita nak bagikan makna sekali terus kat sini pun tak apa. Iaitu apa dia? Ubud maknanya apa? Sembahlah. Beri makna sekali supaya kita. Yang ni tadi pun sama ya. Istinafiah tu kalau nak bagi terus makna di situ pun boleh. Apa dia? Fa'il maka. Maka. Jadi daripada sini kita akan dapat terus makna kepada kalimah fa'budu ni tu. Okey, komponen pertama selesai, komponen kedua selesai, komponen ketiga selesai, sekarang ni komponen keempat ni ya. So ni nampak asal dia non dengan ya, kemudian di dalam penulisan dia tidak dituliskan non dan ya, dia dihazafkan ya ni, jadilah tinggal non saja. Nun ni dipanggilkan nun wiqayah ya. Nun wiqayah dengan ya mutakallim. Dia gabungan dua nun wiqayah dan ya mutakallim dipanggil ya. So kita catatkan juga di sini untuk ni dia adalah nun wiqayah ya. Kalau perlu kita tuliskan jawinya nanti, dan yaun ya, so kita ija dia YAA dengan apostrofi tu maknanya hamzah, sebab asalnya ialah ya, yaun mutakallim, mutakallimun ya, mutakallimun kita sebut mutakallim. Tu dia. Okey. Yang membawa erti apa? Non tu tidak ada makna ya. Yang ada makna ialah ya tu sahaja, iaitu aku. Dan dia adalah ya mutakallim ni sebenarnya objek ya. Objek. So gabungan non dengan ya ni adalah sebenarnya objek tu ya tu, tetapi bila ya tu digugurkan non wiqayah dimasukkan dulu. Non wiqayah dimasukkan bergabung dengan ya, kemudian ya tu digugurkan ya. Dan sebenarnya ni adalah objek. Objek ialah maf'ulun bih lah dalam bahasa Arab dia. Ya. So jadi komponen yang ini ialah ni itu adalah non wiqayah. Ni wiqayah ni daripada perkataan apa? Daripada perkataan waqafiyah, waqa ya. Waqa ni apa? Waqa ni memelihara. Memelihara. Ya. Memelihara apa? Memelihara supaya sebab nak menggabungkan ya ni, tuan-tuan boleh tengok kalau tidak ada non, jadi waw alif ziyadah ni bertemu dengan ya, digabung dengan ya nak menyambung objek ya mutakallim ni. Jadi kalau ya diletak di sini, dia tidak boleh membentuk kalimah sebab sini adalah waw mad, kemudian alif ziyadah, kemudian ya mad tu dia tidak menjadi kalimah ya. So apa yang berlaku, masukkan nun sebelum ya, jadilah barulah boleh menjadi kalimah fa'budu. So asalnya di sini ada ya, kemudian ya tu digugurkan. Itulah dinamakan wiqayah. Nun wiqayah mana dia nak memelihara supaya kalimah fa'il amal tu boleh digabungkan dengan ya mutakallim yang yang berfungsi sebagai ya mad. Jadi kalau ya mad jadi huruf sebelumnya kena baris bawah. Ya. Doktor. Ya. Sorry doktor, ada lagi
huruf lain ke selain pada nun yang boleh dijadikan seperti ni? Tak ada. Ni Jadi saja. wiqayah, cuma nun saja. Nun saja ya. Okey. Terima kasih. Dia juga digunakan di dalam kalau kita tanwin bertemu dengan hamzah wasal ya, yang kita baca dengan sebagai contoh apa? Tambah nun bawah tanda bawah tu. Yang dijadikan nun kecil dari bawah tu. Faham? Okey. Terima kasih. Itu pun non wiqayah jugalah. So dia nak memelihara tu, memelihara pembacaan tu ya. Jadi dia berfungsi sebagai non wiqayah. So dalam ini juga dia digabungkan dengan ya mutakalim, non tu pun dipanggil non wiqayah. Jadi itulah ya. So apa yang berlaku di sini ialah ya mutakalim dihazafkan ya, digugurkan. So kita letak catatan di sini ya mutakalim digugurkan ya, gugurkan. Sebab itu tidak ada ya di sini. Di mana digugurkan di sini ya. Sepatutnya dia ada di selepas nun tu. Ya, selepas nun tu sepatutnya ada ya. Jadi bermakna kalau kita nak demonstrate di situ, kita boleh ambil ya ni, copy dia letak di sini. Asal dia macam tu. Ya. Kemudian digugurkan ya tu tadi menjadi nun saja. Itu maksudnya dia digugurkan ya. Ustaz, alasan digugur tu sebab nak mudah orang Arab sebut ke? Betul-betul ya. Orang Arab ni dia kalau suka benda yang nak ringkaskan, dia ringkaskan lah ya. Kalau tidak apa? Kalau tidak dia masa pembacaan tu waqaf dia kena baca ni tu ya. Fa'budu ni 2 harakat lah. Jadi orang Arab dia tak baca macam tu. Dia nak baca fa'budun saja. Waqafkan nun tu sebab ya tu tidak ada yang digugurkan tu. Jadi tidak payah tidak payah lagi membaca ya mutakalim tu ya. Understood je bila nun baris bawah tu adalah nun wiqayah dengan ya mutakalim bermakna aku. Ya. Nah. So mana sekarang kita sudah kenal lah dia ya. Fa'budu adalah pecahan dia fa istinafiyah yang mana maka, ubud adalah fi'il amal, muzakkar mufrad yang majzum, mana sembahlah. Siapa yang disuruh sembah tu ialah mukhatab, iaitu kamu semua. Sembah kepada siapa? Ni ya, yang asalnya ialah non wiqayah dengan ya mutakalim aku, Allah lah ya. Fa'buduni maknanya sembahlah aku Allah. Okey. 7.55 okey. Cukup untuk hari ini. Insya-Allah kita akan Saya nak tanya satu benda sebelum habis. Yang ana tadi tu, ya. Semua perkataan dalam Quran ana tu dia taruh sifir mustatir tu ke? Yang bulat besar tadi tu. Saya tak tahu sama ada semua ataupun tidak, tapi apabila kita membaca tu kita boleh tengok. Ya, okey. Saya tak, sebab saya tak check adakah semua ya, tapi kita boleh lihat apabila kita membacalah. Ya, apabila kita membaca tu kita ada, kalau ada tanda bujur tu mana adalah. Ada mungkin ada tempat yang tidak. Ana tu memang aku kan? Aku. Mana dia akulah. Kan. Okay. Illa ana maknanya melainkan aku kan, dia kata la ilaha illa ana. Kalau kita tengok apa dia punya ayat tadi, ini nanti kita padamkan dulu ni ya. Nanti saya nak simpan dulu. Simpan dulu, tekan print screen. Ustaz letakkan number dia tu 21, 25, 15. Bagus juga. Okey. Apa dia? 21, 21, 25, 15. 25, 15 ya. 15. Tak apa, kita boleh kecilkan sikit. Tak apa ni pula.
15. Okay. Okey, dia lari sikit ya tadi sebab kita besarkan font tu, so ni dia lari sikit, tak apa, kita boleh ubahkan dia sikit bagi dia kemas. Ambil select saja ya. Yang ni kita ke kanankan sikit. Betulkan ni sikit. Untuk yang ni adalah untuk u'bud. Ni panjangkan sikit. Ini digital, tak ada masalah ya. Kita boleh buat banyak perkara yang boleh buat. Yang ini ialah untuk wow. Okay. Dan akhir sekali non. Yang ni adalah untuk non ni. Ni ya. Dan yang ni adalah untuk di sini tu sebenarnya ya mutakalim tu telah dihazafkan. Okey, dan print screen. Digugurkan, doktor. Dia digugurkan. Ya mutakalim. Oh ya, sorry. Dadu ya. DI. Okey, digugurkan. Okey. Kena print screen sekali lagi lah. So kalau kita nak gunakan ni untuk perbincangan nanti, kita sambung, ini kita akan sambung hari Isnin lah ya. Untuk membuat pembinaan pembentukan kalimahnya, kita copy dia, pergi simpan dekat Microsoft Word ya, dalam desktop ke ataupun mana-mana pun. Macam ni saya ambil yang temporary ni ya, buka dia dan simpan dia ya. Jadi nanti lain kali kita boleh simpan, guna dia dan save lah. So apa tanda-tanda semua ni boleh dipadamkan ya, padamkan ya. So kalau nak guna nanti kita boleh gunakan ya. Kalau ada sikit apa ni itu kita boleh betulkan nanti. Okey, itu untuk saja perkongsian kita untuk pagi ini. Kepada kalimah fa'budu ni, ini sepatutnya ada space. Ya, yang mana kita pecahkan komponen-komponen dia kepada fa'bud dengan waw al-ziyadah dan nun wiqayah dengan ya mutakalim tu menjadilah dia fa'budu ni, kemudian ya mutakalim tu digugurkan ya. Jadi fa'budu ni besok kita akan beri penerangan dulu. Tuliskan penerangan dia, lepas tu kita akan buat pembentukan kalimahnya daripada 3 huruf akal. Tuan-tuan pun boleh sudah mengenal 3 huruf akal dia apa? Ain, ba, dal. Ya, ain, ba, dal. So, kita mula dengan ain, ba, dal, lepas tu kata dasar, lepas tu kata terbitan dia, sehinggalah terbinanya kalimah fa'budu ni ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Norizan kata faham tu. Okey, faham tu maknanya aku dah faham lah. Bagus. Alhamdulillah. Melayu campur Arab. Faham nah ya. Kami semua faham. Kalau ramai lah. Faham pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.